Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Syahmish Kitchen dan juga dalam program Berniaga daripada Dapur Rumah. Hari ini kita ingin buat masak biryani. Ramai yang tertunggu kan resipi ni. Jadi khas untuk tuan-tuan dan puan-puan dan juga sebagai appreciation ataupun penghargaan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan juga. Ini adalah resipi warisan daripada keluarga saya yang berusia hampir 100 tahun. Kenapa saya memang membesar dengan biryani, terutama biryani dam daripada Johor. Seperti biasa, kita akan bermula daripada buat paste dahulu. Kita akan buat paste masak biryani. Jadi daripada paste ini, kita boleh buat ayam masak biryani ataupun daging masak biryani dan juga kambing masak biryani. Jadi daripada lauk masak biryani ni, nanti saya akan tunjukkan bagaimana nak masak nasi menggunakan lauk ini, iaitu kita jadikan nasi biryani dam. Nasi biryani dam tidak sama dengan nasi biryani biasa. Kita tengok apakah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat paste masak biryani. Okey, untuk paste masak biryani kita bermula daripada bawang. Sini saya ada bawang besar Bombay, ataupun boleh gantikan juga dengan bawang merah. Dia ada dua bahagian seperti biasa. Ini akan saya hiris ataupun cincang, dan yang ini kita akan kisar bersama, iaitu bawang merah, bawang putih dan juga halia, termasuk juga cili hijau. Yang ni kita akan cincang saja, ataupun potong-potong kasar pun boleh. Okey. Seterusnya adalah yang ni adalah minyak untuk menumis. Saya menggunakan minyak masak ataupun boleh gunakan minyak jagung. Dan yang paling penting sini kita ada minyak sapi. Minyak sapi menggunakan yang tulen, seperti saya terangkan dulu. Gunakanlah minyak sapi QBB, walaupun kita menggunakan sedikit, tapi rasanya sangat padu. Okey. Dan yang paling penting adalah rempah biryani, tuan-tuan dan puan-puan. Di sini adalah rempah biryani yang tuan-tuan dan puan-puan boleh beli juga di pasaran. Dan seterusnya kita ada tomato puri. Tomato puri. Di sini saya ada madu. Kalau tak nak menggunakan madu, boleh juga menggunakan gula biasa ataupun gula merah ataupun gula Melaka, kat sini. Dan ini adalah jus limau. Jus limau ni saya menggunakan yang dalam botol saja, bukan kita perah yang fresh tu. Okey. Ni adalah contoh daripada Thailand yang orang buat tom yum, masakan tom yum dan sebagainya. Okey. Seterusnya ni adalah air untuk kita kisar bawang ni semua. Dan inilah air untuk masuk ke dalam paste ni. Dan di sini kita ada kerisik. Ni adalah cili, sebut cili, yang saya akan campurkan terus dengan rempah ni. Macam ni lah. Okey, sebut cili babas. Okey. Dan ni adalah perasa dia, garam kasar, sebut pati sedap ataupun MSG boleh guntikan, dan juga sebut pati daging ataupun cube pati daging. Bawang. Masukkan bawang putih kita. Ni semua telah dibasuh dan juga halia. Air yang bahagian untuk kita kisar. Okey. Dah halus. Terusnya kita nak cincang kita punya cili hijau. Sini saya menggunakan chopper. Cili hijau. Dia bukan cili merah. Yang untuk masak biryani ni kita kena pakai cili hijau, untuk mendapatkan rasa dia. Alright. Jadi beginilah rupa, tuan-tuan dan puan-puan, cili yang kita telah cincang. Seterusnya kita ambil bawang untuk kita hiris. Nak pakai apa ni, chopper tu pun boleh, kalau nak iris pun boleh. Dua-dua boleh. So saya nak panaskan periuk pula. Baiklah, kita tumis bawang. Kita dah panaskan minyak. Minyak dah panas tadi. Kita masukkan bawang besar dulu. Okay. Untuk menumis ni, saya tak masukkan minyak sapi ni. Saya tak suka gunakan minyak sapi untuk kita menumis. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah satu lagi tips di mana minyak sapi kita masuk kendian supaya kita nak kekalkan rasa dan juga aroma dia. Kita kacau sampai bawang kita sedikit kekuningan. Ni dah nampak kuning-kuning ataupun browning ni. Kita tunggu sedikit lagi, sebentar lagi, baru kita masukkan bahan-bahan kisar kita. Bila dah kuning begini, baru kita masukkan bawang dan juga halia yang telah kita kisar tadi. Kacau sampai bawang ni garing. Baiklah, bila dah garing macam ni, then kita boleh terus masukkan cili hijau kita. Ni adalah cili hijau yang telah kita cincang kasar tadi. Okay. Kalau nak pedas boleh je tambah dengan cili padi.
cili padi hijau ataupun merah boleh. Okey. Tomato puri di sini saya gunakan tomato puri, jenama Kimball lah boleh, ataupun Dew Chef kalau dah tak ada, yang cak ayam tu pun boleh. Baiklah, bila dia dah sedikit garing ataupun sebati, kita boleh masukkan campuran rempah biryani dan juga serbuk cili. Masukkan. Tak perlu dibancur dengan air. Yang ni tak perlu, dia bukan macam masak kari, kita bancur dengan air. Kita terus masukkan, tapi berhati-hatilah. Kita kawal api tu jangan terlalu besar. Nanti dia hangus rempah dia dan dia akan jadi pahit. Right. Kacau dia. Bila dah masuk rempah ni, bau dia terus. Okey. Seterusnya kita boleh masukkan air. Kan air. Seterusnya barulah kita masukkan minyak sapi kita. Okey. Bila rempah tu dah sebati, kita masukkan minyak sapi. Jadi kita akan mengekalkan bau dan juga aroma yang sedap daripada minyak sapi. Minyak sapi juga lebih dikenali dengan nama ghee, berbeza dengan vanaspati. Vanaspati adalah daripada lemak kelapa sawit. Seterusnya kita kacau sampai dia terbit minyak lagi. Bila dia dah terbit minyak begini, minyak ni dah naik, ni yang kita nak sebenarnya. Dan dalam masa yang sama, pastikan kita juga sentiasa kacau agar tidak berkerak di bawah. Ni kritikal. Kita tak nak rempah kita hangus kerana api yang besar. Jadi kita seterusnya kita boleh masukkan kerisik. Ni adalah kerisik. Dan semua perasa yang ada, garam, hati sedap. Dan kita masukkan juga madu. Ini adalah madu. Ya, nak gunakan madu berapa ikutlah. Ada yang madu 2, madu 3, madu 4. Dan akhir sekali kita boleh masukkan jus limau. Okey. Jus limau penting untuk bagi rasa masam. Kita tak menggunakan asam jawa. Tapi kalau dah tak ada juga, nak derhaka menggunakan asam jawa, terpulanglah. Okey. Kita kacau dia lagi selama 5-6 minit sehingga sebati dan juga kerisik kita larut. Baiklah, setelah 5-6 minit dan kita perhatikan minyak pun dah naik ke atas. Ni yang kita nak ni. Dan bau dia, ya Allah, subhanallah, sedapnya. Okay. Jadi kita boleh tutup api dan kita boleh sejukkan ataupun kita boleh packing. Ataupun kita boleh terus gunakan untuk masak kambing, masak daging ataupun masak ayam biryani. Dan paste ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bekukan dalam freezer, kita boleh simpan sehingga 6 bulan. Ataupun kita boleh letak dalam chiller, boleh tahan selama seminggu ataupun 7-8 hari gitu.